Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak tegur berkenaan dua perkara. Aku rasa dah lama dah aku tak muncul kat dalam aku punya YouTube channel aku, Razif Jasri. Okay, ni kali ni dua benda yang aku nak tegur. Yang pertama, berkenaan dengan penggunaan bahasa ataupun laras bahasa yang digunakan oleh Profesor Muhaya kan. Pada pendapat aku, kalau kita ni tak setuju ataupun tak suka dengan ayat ataupun penggunaan bahasa seseorang yang pada aku dia adalah yang disegani lah dan orang kata dipandang tinggi dengan ilmu yang dia ada kan. Kalau kita tak setuju dan tak sokong dengan apa yang dia cakap, tak perlulah kita nak memburukkan dia, merendah-rendahkan martabat dia sebagai seorang profesor, lepas tu mengatakan yang dia tak layak pun jadi memberi motivasi, mengeluarkan macam memberi tazkirah dan ceramah. Pada aku benda tu tak masuk akal lah, sebab korang kena faham lah, Profesor Muhaya tu bukan umur 22 kalau nak bercakap kan. Dia berpengalaman dah lama. Dan ada yang aku tengok kat dalam Twitter, ya Allah, Masya Allah, aku bukan nak cakap apa, cuma aku macam terkesan lah. Macam mana yang korang boleh sebut macam tu? Boleh cakap Prof Muhaya bodoh, boleh cakap Prof Muhaya, sebut Muhaya saja. Cuba kau letakkan diri korang tu dekat anak pada Prof Muhaya. Tak korang rasa macam sedih ke? Ataupun rasa macam sentak ke bila mak korang ada orang cakap bodoh macam tu? Patutnya korang fikirlah sikit. Tolonglah tengok, orang kata letaklah korang punya sifat apa orang kata, sifat yang boleh ni, macam kalau kita rasa macam kita tak betul ni benda yang aku buat ni, tak betul ni aku cakap bodoh kat Profesor Muhaya. Apa benda? Boleh fikir kot, boleh fikir. Masing-masing dah pakai guna Twitter, dah menaip, dah letak macam-macam, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Takkanlah tak pandai, mesti pandai. Dah pandai main Twitter, takkanlah nak letak tak pandai nak menggunakan bahasa yang baik untuk orang yang dah lebih berusia ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Hormat orang, itulah orang kata kunci untuk kita ni berkat dalam hidup kita. Ini kita ni duk menuding, terus je cakap profesor ni bodoh lah, apalah cakap macam ni, cakap perempuan kena jadi bodoh-bodoh. Bukan, walau macam mana pun profesor tu cakap, engkau orang sepatutnya dengar penjelasan secara total, secara keseluruhan ataupun menyeluruh. Tak perlulah terus nak judge macam apa benda ni, perempuan kena jadi bodoh-bodoh. Tak masuk akal lah. Sedangkan dulu isteri Rasulullah SAW, Saidina Aisyah, Saidina Khadijah contohnya lah kan, tak ada pun macam tu apa semua. Kenapa nak perlu macam bodoh-bodoh? Jangan, sabar. Mungkin penggunaan bahasa ataupun penggunaan perkataan yang digunakan oleh Profesor Muhaya tu mungkin tak bersesuaian ataupun tak tepat dengan apa yang perlu dia sampaikan. Tapi tak perlulah sampai korang nak cakap dia tu bodoh, dia tu tak perlu jadi pakar motivasi. Allahu Akbar. Kalau aku sedih tau. Walaupun Profesor Muhaya tu bukan ada kaitan dengan aku, bukan ada darah daging pun dengan aku, tapi aku rasa sedih lah, sebab rasa macam kenapa korang sampai nak hina macam tu dia, nak cakap macam tu. Tak layak tau lah. Kau sepatutnya dengar daripada habis semua sekali. Ataupun kalau kau rasa benda tu tak betul, patutnya DM ataupun PM personal pada Profesor Muhaya ataupun PA personal, personal lah kan, PA Profesor Muhaya. Tanya, betul ke apa yang Prof cakap ni, ataupun Profesor tersalah cakap ke apa. Macam tu. Itulah aku punya pandangan yang pertama dan teguran akulah kan. Yang keduanya, Tolonglah aku menyeru sangat kepada ibu bapa di luar sana yang mana ada anak yang masih lagi bersekolah, umur belum lagi umur 18 tahun dan ke atas. Maksudnya ialah 17 tahun tu dah boleh fikir dengan sempurna. Maksudnya boleh berfikir dengan waras, yang mana buruk, yang mana baik. Maksudnya dah akil balik kan. Tolonglah mak ayah yang mana yang ada anak yang mempunyai telefon bimbit ataupun orang kata smartphone lah pada zaman sekarang ni, tolonglah pantau dia orang. Bukan apa aku tengok bukan kata aku tengok saja nak tengok
live baru ni Safi Ilyas kan. Baru ni ada viral berkenaan dengan live Safi Ilyas. Dia banyak macam-macam. Dia ada ditunjuk buah dada dia, ditunjuk macam-macam aksi-aksi gairah kat dalam live dia. Tapi pada aku itu tak salah. Bukan aku nak backup Safi Ilyas na'udzubillah min zalik. Bukan aku nak backup dia, tapi pada pendapat aku ikut suka dia lah dia nak buat apa, sebab itu personal live dia dan itu adalah IG personal dia. Tapi sekarang ni peranan sebagai ibu bapa, peranan adik-beradik, peranan kawan-kawan dan peranan orang-orang yang sekeliling ni, orang yang memang tahu, peka berkenaan dengan Safi Ilyas dan macam-macam perkara ni, sepatutnya lebih peka lah. Okay? Yang fokusnya aku pada ibu bapa ni, patutnya lagi peka lah pada anak-anak ni yang belum umur 7 bulan tahun dan ke atas ni, yang tak tahu lagi beza mana baik mana buruk ni. Sebab aku ada tertengok baru ni waktu live, budak darjah 1, ya Allah, darjah 1 lelaki nak live dengan Safi Ilyas pukul 3 pagi kot. Mana mak ayah dia orang tak pantau ke anak dia buat apa kan? Takkanlah sampai pukul 3 pagi mak ayah biarkan anak duk main smartphone dalam bilik. Pantaulah sikit anak-anak, tolonglah. Takkanlah korang busy dengan kerja, lepas tu biar je anak dengan smartphone. Smartphone tu tak bersalah, tapi yang bersalah orang kata dari segi penggunaan personal individu, dan juga kita sebagai orang yang dah lebih dewasa, yang boleh berfikir dengan waras dan boleh berfikir dengan secara baik, mana baik dan mana buruk, yang kita boleh bantu dan boleh kita membetulkan benda yang salah. Maksudnya contoh macam anak kita kan, kalau anak kita dah pukul stopkanlah gadget dah dalam pukul 10.30 kan, dah stop lah, tak payahlah nak main phone. Besok sambunglah pula kalau nak main phone. Ini sampai pukul 3 pagi, ya Allah. Lepas tu pergi main IG, tak ada siapa pun nak halang. Kau nak main Instagram, nak main TikTok, tak ada masalah. Kau nak menarilah kat dalam sosial media. Sosial media tu kau punya, tak ada siapa pun perlu bayar kat dalam sosial media, TikTok ke, Instagram ke, Twitter, Facebook dan so on lah kan. Tapi perlulah pantau. Pantau daripada parent, daripada adik-beradik dan juga daripada orang sekeliling lah. Tak kisahlah, maksudnya kalau bawa umur ni, tolonglah nasihat, tolonglah kata tidurlah awal. Janganlah kata, memanglah sekarang ni dalam keadaan COVID-19, PDPR, yang mana belajar pun dekat rumah je secara online atas talian. Tapi mana sikap orang kata sikap kita sebagai ibu bapa ataupun prihatinnya kita ni untuk menegur anak kita? Takkanlah takut kot dengan anak darjah 1, anak darjah 6 kan. Tegurlah, itu anak korang kot kan. Tegurlah. Aku bukan aku kata aku ni sempurna, bukan. Tapi sebagai orang kata peringatan dan sebagai orang kata macam teguran lah, walaupun aku belum lagi ada anak kan, dan belum lagi ada rezeki untuk mendirikan rumah tangga. Tapi pada aku benda macam ni tak wajar, dan dia ibu bapa dan adik-adik yang dah umur 18 tahun ke atas perlu pantau apa aktiviti yang adik korang buat. Aku rasa itulah antara benda yang aku nak tegur kali ni. Cumanya dua perkara yang aku tegur tu, tolonglah. Aku bukan nak famous ke apa, cuma teguran aku ni, kalau kau rasa benda tu sangat-sangat betul, sangat-sangat macam memberi satu manfaat kan, macam memberi kesan kepada hati kau yang patut memang betul pun benda yang dia cakap ni. Jadi tolonglah share kan apa yang aku cakap ni. Aku tak bukan gila glamour ke apa, bukan, tapi aku nampak benda ni terlalu sakit sangat dah, tenat dah dalam kita punya surrounding, dalam persekitaran kita. Aku harap semua orang bolehlah, tolonglah pantau apa aktiviti anak dia buat, dan tolonglah juga kalau kita nak menaik sesuatu, tolonglah fikir dulu. Janganlah pakai menaik je ikut suka dan je, ikut suka hati je nak menaik apa benda. Tapi yelah, akhirnya dia sendiri yang merana. Okay, aku rasa sampai kat situ je lah untuk aku kali ni. Assalamualaikum dan stay safe and don't forget to stay at home.